أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان ألن تجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, iaitulah jiwa yang sentiasa menegur dan menempelak dirinya sendiri bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu. Bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang engkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya sehingga tidak mengakui adanya hari kiamat. Ia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat? Maka jawabnya, kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi berpudar-pudar kerana gerun takut, dan bukan hilang cahayanya, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka berkatalah manusia yang engkarkan kiamat pada hari itu, di manakah tempat hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian. Tidak ada lagi tempat perlindungan pada hari itu kepada Tuhanmu lah sahaja terserahnya ketetapan segala perkara. Pada hari itu diberitahu akan apa yang ia telah lakukan dan apa yang ia telah tinggalkan. Bahkan manusia itu anggotanya menjadi saksi terhadap dirinya sendiri, walaupun ia memberikan alasan-alasan untuk membela diri. Ayat yang kita baca ini ialah permulaan surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ialah hari kiamat yang wajib kita beriman kepadanya. Qiyamah dengan makna berdiri, dibangkitkan. Setelah Allah Ta'ala membinasakan alam ini yang ada Allah Ta'ala saja, kekal selama-lamanya, hancur lebur, kemudian dibangkitkan semula, dibangunkan semula, qiyamah. Surah ni termasuk dalam surah yang diturunkan di Makkah Al-Mukarramah. Surah Makkiyah, surah yang diturunkan di Mekah, bukan yang Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Ketika Nabi SAW di Mekah, belum lagi ada negara, belum lagi ada kerajaan. Ketika di peringkat perjuangan, maka surah-surah dan ayat-ayat yang ada di dalamnya memberi penekanan untuk menguatkan iman, menguatkan kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada janji-janjinya, di antaranya janji hari kiamat. Surah ini akan menyebut tentang akhir zaman dan akhir umur manusia. Ketika manusia dalam keadaan nazak nak mati, itu kiamat bagi dirinya.
dan kiamat bagi alam. Ini disebut dalam surah ini untuk menguatkan akidah dan kepercayaan kita. Allah Ta'ala memulakan surah ini dengan sumpah. Aku bersumpah demi hari kiamat, demi diri yang mencela dirinya sendiri. Ini perkara yang sangat penting, kita akan tafsirkan. Menunjukkan, diberi penekanan tentang hari kiamat, dinyatakan peristiwa-peristiwanya sehingga kabur, manusia kabur pandangan, tak nampak terus, terlalu huru-hara hari kiamat. Dan disebut tentang kesungguhan Nabi SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril, menandakan kesungguhan kepercayaannya, sehingga Jibril tak ada habis baca, Nabi tak baca dah. Tuhan kata jangan kau pun sangat, dengar dulu. Kesungguhan Nabi ialah kesungguhan keimanannya kepada wahyu yang diturunkan kepadanya. Surah ini akan mengisahkan tentang manusia-manusia pada hari kiamat. Akan dibahagi dua saja, yang bahagia dan celaka. Tak ada dah Melayu, Cina, India, Arab, Portugis, tak ada dah. Tak ada dah. UMNO ke PAH ke apa, tak ada. Habis dah, dibubar. Semua kerajaan manusia sejak Adam sehingga hari kiamat, dua saja. Sama ada yang bahagia atau yang celaka. Akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Yang mana ikut perintah, yang mana ikut Islam sungguh-sungguh. Ini dia. Umat Nabi masing-masing, yang mana ikut ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi masing-masing, mana yang lawan Nabi masing-masing. Dibahagi dua kumpulan, dua puak sahaja, bahagia dan celaka. Kerana Allah Ta'ala bagi dua saja, syurga dan neraka. Tak ada tanah rezak, tak ada. Minta tanah rezak, nak kawasan setinggan, nak buat rumah harang, syurga tak, neraka tak. Tak ada. Tidak ada. Syurga ataupun neraka, itu saja. Dua saja. Diakhiri dengan peristiwa manusia nak mati dalam keadaan nazak, tak boleh buat apa-apa, tak boleh nak melawan daripada masa itu. Kalau percaya masa itu pun tak jadi apa dah. Kalau nak percaya masa segar ni, masa belum nyawa sampai halqam, kalau nak bertaubat. Kalau sedar masa tua, sedarlah. Masa tua tak sedar lagi, nyawa sampai halqam baru nak sedar, tak jadi. Akan disebut dalam surah ini. Dan ditutup dengan dalil-dalil mensabitkan adanya mahsyar, adanya hari manusia dikembalikan kepada Allah yang tak boleh dipandang ringan. Perkara yang wajib kita beriman kepadanya, termasuk dalam beriman kepada hari akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah, kata Allah di situ ialah la tambahan untuk menguatkan. Bukan makna aku tidak bersumpah. Aku bersumpah demi hari kiamat. Ini kaedah bahasa Arab. Mereka yang mengaji nahu, tahulah. Tak mengaji nahu tak tahu apa. Ini dia. Nak menguatkan. La uqsimu biyaumil qiyamah, demi hari kiamat. Hari manusia setelah dimatikan, dibangkitkan semula, dihisap amalan mereka, diberi balasan. Setelah diadili oleh Allah dengan seadil-adilnya. Allah Ta'ala maha mengetahui. Apa yang kita buat Allah Ta'ala tahu belaka, cukuplah. Allah Ta'ala panggil, hari ni, jam ni, saat ni, mau buat ni, buat ni, buat ni. Allah Ta'ala boleh kata begitu. Kita tak boleh tolak. Allah Ta'ala boleh kata. Kita ingat, memang betul sungguh Allah Ta'ala kata kita tu ya sungguh. Tapi Allah Ta'ala tak buat begitu. Nak menunjukkan maha adil dia, dia bawa saksinya. Dia bawa catatan malaikat. Catatan malaikat ada. Hari ni, hari bulan ni, membuat ni, buat cakap ni, benda ni, benda ni. Belanja ni, ambil ni.
Semua ada belaka. Lepas tu saksi pula. Saksi daripada makhluk-makhluk yang ada keliling kita. Makhluk ada di sini lah hikmat. Ulama mengatakan mengapa kita sembahyang fardu nak sembahyang sunat alih tepat. Pasal apa? Apa ni sembahyang situlah. Kita sembahyang patut alih tepat pula. Supaya banyak saksi-saksi kita. Saksi yang ada di tubuh kita ni. Saksi yang ada di tubuh kita, kulit kita, semua bercakap belaka. Kita buat ni. Barulah dibawa keputusan daripada Allah Ta'ala. Itu pun ada lagi syafaat. Rahmat daripada Allah, syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat ulama, syafaat orang yang mati syahid. Yang diizin oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala izin. Yang Allah Ta'ala tak izin, tak boleh beri syafaat. Walaupun pak saudara Nabi, ayah Nabi sendiri. Itulah peristiwa hari kiamat yang wajib kita beriman kepadanya. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan demi, aku bersumpah, demi diri yang mencela dirinya sendiri. Ini sifat-sifat orang yang sangat bertakwa kepada Allah, yang sangat taat. Dia dah banyak buat ibadat, berasa sikit lagi, berasa berdosa lagi, mencela diri dia sendiri. Allah, banyaknya dosa aku, banyaknya kelemahan aku, banyaknya kekurangan aku. Cuai aku, dia cela diri dia sendiri. Ini payah. Bukan di tengah orang, seorang diri. Waktu malam, waktu bertahajud, waktu bila masa kita seorang, fikir diri kita ni. Jangan rasa banyak dah. Banyak dah tahajud aku ni, banyak dah zikir aku, banyak dah haji aku, banyak dah umrah aku. Jangan. Di sana ada orang yang lawamah, yang mencela diri dia sendiri. Walaupun dia banyak buat ibadat, tapi tak padang lagi. Tak padang lagi dengan kurnia Allah, pemberian Allah, nikmat Allah, kebesaran Allah. Tak cukup. Dengan ibadat yang kita buat, dengan pahala yang Tuhan janji, tasbih, tahmid, macam-macam, nak bayar batu-batu istana syurga pun tak boleh. Batu-batu istana syurga ni, emas, stoko batu-batu istana syurga tu, nak bayar dengan amalan kita tak cukup. Apa yang Tuhan beri adalah kurnia daripada Allah Ta'ala. Di sinilah Tuhan kata, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan diri yang mencela dirinya sendiri. Kerana kekurangan amalnya, kerana kekecuaiannya, kerana kelemahannya. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Adakah manusia menyangka bahawa kami tidak akan mampu untuk mengumpulkan tulang temulangnya? Ini kan ada di kalangan pemimpin-pemimpin musyrikin yang mengejek Nabi SAW, yang berkata, wahai Muhammad, kamu cerita hari kiamat, aku nampak baru tak percaya. Aku tak percaya kamu cerita tak betul. Macam mana tulang yang berselerok boleh hidup semula, boleh bangkit semula? Tuhan tanya, ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Adakah manusia mengira bahawa kami tidak boleh mengumpulkan tulang-tulangnya? Tulang yang berselerok dan tulang yang repuk halus, sehalus-halusnya, duduk berselerok. Kutub utara, kutub selatan, senyanyuk di air. Nyanyuk di air. Nyanyuk di air. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kumpulkan tadi. Allah Ta'ala boleh kumpulkan semua ni. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bahkan kami berkuasa untuk mengembalikan jari-jarinya. Mengapa disebut jari? Jari adalah anggota yang paling halus dalam diri kita. Di sini mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Bukan saja tulangnya halus, bukan saja oraknya halus, dagingnya halus, bukan kulit-kulit ini. Tuhan jadikan jalur-jalur pada jari kita ni.
Tuan dan Tuhan jadikan mengikut kajian ilmu yang termoden. Tak sama antara satu sama lain di kalangan manusia seluruh dunia. Ini. Di sinilah seluruh dunia iktiraf ambil cak jari. Ambil cak jari penjenayah. Cak jari kad penalan, cak jari pasport. Cak jari seumpamanya. Kenapa ayat ini menyatakan jari-jari manusia yang sangat halus, yang Tuhan jadikan tak sama orang-orang jari antara satu sama lain. Di sinilah pihak syaitan janayah, pok-pok forensik dan lain-lain lagi, bila ada tuduhan terhadap seseorang, akan ditengok cak jari dia. Cak jari dalam IC dia, dalam pasport dia, mana-mana saja, tengok cak jari tu juga. Ada sama ke tidak? Ini mukjizat Al-Quran. Oh, awas doa rupanya. Ini dia. Kekuasaan Allah Ta'ala. Di sinilah orang kafir yang baca terjemahan Quran beriman dan masuk Islam. Di mana Nabi Muhammad SAW belajar ni semua? Nabi belajar di mana? Ada sekolah ke di Mekah? Tak ada sekolah. Tak ada universiti di Mekah. Tuhan menurunkan ayat ini dan menempelok orang kafir. Bukan saja aku berkuasa untuk mengumpulkan tulang yang sudah halus, yang sudah repuk, bahkan aku berkuasa untuk mengembalikan jari-jari tiap-tiap orang ni. Tuhan kata, jari-jari tiap-tiap orang yang kamu tengok atas dunia, dengan alat-alat yang canggih yang ada pada hari ini, yang tak ada zaman Nabi Muhammad SAW, tak ada zaman ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Hambali, Ibn Taymiyah dan lain-lain lagi, ulama-ulama Imam Nawawi, macam-macam Al-Jassas dalam segala mazhab. Tak ada lagi alat-alat yang canggih untuk mengesan. Quran sudah beritahu jari-jari manusia yang halus, ciptaan Allah Ta'ala. Dan hari ini manusia mendapat penemuan bahawa orang-orang jari yang halus, ada yang bulat, ada yang macam-macam ni, tak sama di antara satu sama lain di seluruh dunia. Bukan satu keluarga, seluruh dunia tak sama. Walaupun jumlah manusia bilion, trilion, tak sama. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Di sinilah maka pihak-pihak yang bertanggungjawab, yang menyiasat jenayah, nak membuktikan pengesahan sesuatu, mengambil cak jari sebagai satu cara untuk buktikan kebenarannya. Quran sudah beritahu 1400 tahun yang lalu. Quran sudah beritahu ini semua. Bila dengar ni, maka bertambah yakin lagi kita kepada Allah, kepada Rasulnya Muhammad SAW dan kepada Al-Quranul Karim. Bila yakin benda ni, yakin habislah hak lain pun. Yakin semua benda yang ada dalam Quran, kita kena yakin semua, beriman kepadanya. Wallahu a'lam.